Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang menonton. Okay, apa khabar anda semua pada hari ini? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang baik? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang sihat? Okay, sentiasa doakan anda semua seisi keluarga berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sihat. Okey, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okey, hari ini kita masih lagi diberi kesempatan, kita masih lagi diberi peluang untuk anda semua okey berada di sini bersama dengan saya Sernik untuk kita teruskan kelas Easy Score kita pada malam ini. Okey, jadi seharap anda semua yang menonton pada malam ini dapat bantu untuk kita kongsikan kelas kita pada malam ini. Boleh? Okay? Jadi seharap anda semua yang menonton pada malam ini dapat bantu Okey. Malam ini kita akan sambung, kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Okey, yang mana saya akan sambung berkenaan dengan subjek matematik tingkatan 4. Okey, iaitu bab pertama, persamaan kuadratik. Okey, kita akan sambung pembelajaran kita berkenaan dengan bab pertama matematik tingkatan 4 iaitu persamaan kuadratik. Boleh? Okey, jadi seharap anda semua yang menonton okey berada di tempat duduk anda bersama dengan alat-alat tulis anda, bersama dengan buku anda, okey, supaya anda dapat catatkan sesuatu sepanjang kelas kita pada malam ini. Boleh? Okey. Jadi malam ini kita akan tengok berkenaan dengan punca bagi persamaan kuadratik. Okey, jikalau minggu lepas kita sudah tengok berkenaan dengan peranan. Okey, jikalau persamaan kuadratik dalam bentuk umum dia, okey, AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Okey, ini semua orang sudah maklum, kan? Minggu lepas kita sudah tengok apakah peranan bagi A, B dan juga C. Okey, jadi malam ini kita akan sambung lagi. Okey, kita akan habiskanlah. Okey, saya akan cuba untuk habiskan bab ini. Okey, bab persamaan kuadratik ini. Okey, iaitu berkenaan dengan punca bagi persamaan kuadratik pula. Okey, apa itu punca sebenarnya? Okey, apakah punca bagi persamaan kuadratik? Boleh? Okey. Contohnya yang pertama, okey, kita tengok bentuk graf yang pertama. Okey, ini bentuk senyum. Boleh tak? Okey, minggu lepas saya terangkan. Okay, kalau bentuk senyum ni apa keadaan dia? Siapa nak beritahu apakah keadaan jikalau bentuk graf kuadratik itu bentuk senyum? Okey, bentuk happy, bentuk gembira. Siapa nak kongsikan apakah keadaan yang membolehkan okey graf ini berbentuk senyum gembira macam ni? Boleh? Siapa nak kongsikan? Okey, yang mana jikalau graf kuadratik itu berbentuk senyum macam ni, okey, keadaan dia adalah A lebih besar daripada sifar. Okey, nilai A. Okey, nilai A yang berada di hadapan ini mesti lebih besar daripada sifar. Barulah bentuk graf kuadratik ini bentuk senyum. Boleh? Okey, adakah masih ingat? Okey, A positif. Betul, betul juga. Okey, nilai A itu positif. Betul, Firdaus? Terima kasih, bagus. Okey. Jadi puncanya, okey, punca itu berada. Okey, punca bagi sesuatu. Punca bagi suatu persamaan kuadratik ini adalah terletak pada paksi X. Okey, yang mana dia bersilang. Tempat di mana dia bersilang pada paksi X itulah nilai punca bagi persamaan kuadratik tersebut. Boleh? Okey, itulah nilai punca dia. Sama juga bagi bentuk graf ini. Okey, ini adalah graf bentuk sedih. Okey, graf bentuk sedih yang mana nilai A, okey, nilai A lebih kecil daripada sifar. Okey, bentuk sedih yang mana nilai A lebih kecil daripada sifar ataupun negatif. Okey, sama juga punca dia adalah di mana, okey, punca adalah tempat di mana dia bersilang dengan paksi X, nilai. Okey, nilai di mana graf itu bersilang pada paksi X itulah nilai punca bagi persamaan kuadratik tersebut. Boleh setakat ni? Okey.
ataupun lebih dikenali sebagai kan kalau dalam persamaan garis lurus kan, kalau dia bersilang dengan paksi X kita panggil pintasan X, betul tak? Samalah, pintasan X tu biasanya kita guna dalam persamaan garis lurus. Okey, tapi dalam persamaan kuadratik ini, okey, tempat garis di mana graf itu bersilang pada paksi X kita panggil punca. Okey, sama je bendanya, sama saja, cuma kita panggil punca, nama saja berbeza. Okey, pada nilai punca itu kita sudah tahu satu nilai. Okey, pintasan X kita sudah tahu satu nilai. Okey, iaitu nilai Y dia sama dengan sifar. Okey, di sepanjang paksi X ini, okey, di sepanjang paksi X ini nilai Y dia sama dengan sifar. Yang ada hanya nilai X. Betul? Okey, yang mana kat sini adalah X sifar. Okey, kita sudah tahu nilai Y dia bersamaan dengan sifar. Yang ini pun sama. Nilai X dia dan juga Y sama dengan sifar. Kita sudah tahu nilai Y. Yang kita tak tahu hanyalah nilai X sahaja. Okey, yang ini pun sama. X sifar, dia punya koordinat dia. Yang ini pun sama. Okey, X sifar. Boleh? Okey, koordinat bagi punca. Okey, dan jikalau kita gantikan nilai X ini, okey, nilai punca ini, tak kisahlah dia bentuk macam mana sekalipun, kalau kita gantikan ke dalam persamaan kuadratik tersebut, okey, kita gantikan punca ke dalam X ini, okey, maka persamaan ini, okey, kita akan dapat sifar sama dengan sifar. Maka betul lah, okey, jikalau apabila kita gantikan nilai X sama dengan nilai punca dan kita akan dapat sama dengan sifar, maka betul lah nilai X ini adalah punca bagi persamaan tersebut. Boleh faham tak? Okey, mungkin masih kabur, masih kurang jelas lagi. Tak apa, nanti lepas ini kita akan tengok contoh. Okey, menggunakan persamaan. Boleh? Ini seterangkan secara umum menggunakan general bentuk apa? Persamaan umum. Okey, boleh setakat ni. Itu sahaja berkenaan dengan punca. Tak banyak. Okey, tak banyak. Kan walaupun tak banyak kan, tetapi ini asas yang paling penting sebenarnya punca ni. Okey, anda tahu berkenaan dengan punca bagi persamaan kuadratik ini merupakan satu asas yang paling penting. Okey, sebab nanti akan guna banyak kali lagi, anda akan jumpa lagi lepas ini berkenaan dengan punca-punca bagi persamaan kuadratik ini. Kan walaupun tak diberitahu kena cari punca, tapi kena anda tahu bahawa pengiraan itu perlu cari punca. Ada lagi pengiraan lepas ni. Okey, jadi asas dia ni, okey, penting untuk anda tahu berkenaan dengan punca bagi persamaan kuadratik. Boleh faham tak setakat ni? Okey, jikalau anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh tanya di ruangan komen. Okey, insya-Allah saya akan cuba untuk bantu anda jikalau anda tak faham, tak jelas. Okey. Okey, kita cuba tengok contoh lah. Kita cuba tengok contoh. Okey, ini secara asas berkenaan dengan punca bagi persamaan kuadratik. Okey, yang mana punca itu adalah nilai di mana graf itu bersilang pada paksi X ataupun kita kenali sebagai pintasan X. Tapi dalam graf ini kita panggil punca. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai roots. Okey, R-O-O-T-S, roots. Okey. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok beberapa contoh. Macam mana? Okey, kita tengok pula macam mana nak cari punca dan juga okey, kita akan tengok macam mana nak cari punca dan juga macam mana nak lakarkan graf bagi persamaan kuadratik. Boleh? Okey, contohnya, okey, kita ada persamaan. Okey, kita ada persamaan fx kan. Okey, kita ada persamaan fx sama dengan x kuasa 2. Okey, tolak dengan 4x tambah dengan 3. Okey, contohnya persamaan kuadratik ini. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 3. Contohnya. Okey, jadi macam mana kita nak cari punca bagi persamaan kuadratik ini dan juga macam mana kita nak lakarkan bentuk graf bagi persamaan kuadratik ini. Boleh?
Okey, jadi cara dia untuk kita cari, okey, untuk kita cari punca, okey, untuk kita cari puncanya ialah menggunakan kalkulator. Okey, ataupun cara dia kita panggil sebagai kita faktorkan. Dalam bahasa Melayu kita sebut faktorkan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil factorize. Okey, factorization. Okey, cara untuk kita cari nilai punca bagi persamaan kuadratik adalah kita kena faktorkan dia. Okey, senang sahaja. Kalau dulu kan waktu zaman saya belajar dulu kan, kami kena cari punca bagi persamaan kuadratik ini secara manual. Kan, kena try and error. Tapi sekarang mudah menggunakan calculator saja. Okey, lebih mudah. Okey, kalau dulu zaman saya dulu kena cari manual. Kan, satu persatu kena try and error. Kan, assumekan satu nilai punca kemudian kira, betul tak? Okey, jadi sekarang lebih mudah sebab menggunakan calculator saja. Okey, jika anda ada calculator, okey, ini saya guna calculator yang hitam lah. Okey, saya guna calculator yang hitam, FX570. Tapi kalau anda guna calculator yang lebih advance sikit pun sama saja. Okey, fungsi dia sama saja. Okey, first kali anda untuk kita faktorkan sesuatu persamaan kuadratik ini, okey, anda tekan mode. Okey, anda tekan mode 3 kali. Mode itu berada di sebelah button on. Okey, mode berada di sebelah butang, button, kunci, semua sebut. Okey, sebelah button on tu anda tekan 3 kali. Okey, anda tekan 3 kali, dia akan ada 1, 2, 3. Okey, yang mana satu adalah EQN, adalah equation. Kita akan tengok yang tu je. Yang 2, 3 tu lain punya bab lain pula. Okey, kita akan tengok yang pertama sahaja, okey, iaitu equation, EQN. Nampak tak? Okey, tekan nombor 1. Okey, tekan nombor 1, kemudian dia akan keluar unknowns. Lepas tu ada tanda soal dekat situ. Okey, ada unknowns 2 dan 3. Kita tak nak guna yang ni. Okey, kita tak nak guna yang ni. Kita nak guna, anda tekan arrow. Okey, anda tekan di sebelah kanan ni. Jangan tekan yang belah kiri, tekan yang belah kanan. Okey, tekan ke sebelah kanan. Okey, anda akan jumpa degree. Okey, degree ada tanda sama dengan tanda soal tu. Okey, jadi kita akan guna degree 2. Okey, sebab ini adalah persamaan kuadratik. Okey, yang mana persamaan kuadratik adalah nilai kuasa tertinggi dia adalah 2. Maka tekanlah nombor 2. Okey, kemudian diminta untuk anda masukkan nilai-nilai dia. Okey, masukkan nilai A. Kan dia minta nilai A. Okey, nilai A sama dengan 1. Kalau tak ada nombor dekat sini, maksudnya nilai A sama dengan 1. Positif. Okey, masukkan nilai A 1. Nilai B, nampak tak? B adalah negatif 4. Okey, jadi masukkan negatif 4. Jangan ambil 4 saja. Okey, nilai B dekat sini adalah negatif 4. Masukkan B negatif 4, tekan sama dengan. Kemudian dia minta nilai C pula. Okey, yang mana C adalah positif 3. Okey, masukkan nilai nombor 3. Maka anda akan dapat nilai X1. Okey, dia akan tulis X1. Nampak tak? Okey, dia akan tulis X1 sama dengan 3. Anda tekan sama dengan lagi sekali, dia akan keluar X2 sama dengan 1. Okey, jadi itulah nilai punca dia. Okey, itulah nilai punca bagi persamaan ini. Okey, tetapi anda kena ingat. Okey, tetapi satu peringatan penting untuk anda, sebelum tulis jawapan yang ada pada kalkulator itu, anda kena buat 2 kurungan. Okey, sebelum anda tuliskan nilai punca tersebut, anda kena buat 2 kurungan kosong terlebih dahulu. Okey, tuliskan nilai punca dia. Okey, nilai X sama dengan 3. Okey, punca yang kedua adalah X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1. Boleh? Itu cara dia. Kemudian, okey, di dalam kurungan yang 2 kurungan yang saya suruh buat tadi. Okey, ini sama dengan sifar. Okey, ini sama dengan sifar. Ini sama dengan sifar. Okey, di dalam 2 kurungan ini anda kena buat. Okey, saya tulis terlebih dahulu. X tolak 3. Okey, X tolak dengan 1. Okey, kenapa X tolak 3? Kenapa X tolak 1? Okey, sebabnya, anda kena reverse. Okey, jikalau punca yang anda dapat adalah positif, maka di dalam kurungan ini anda kena buat tolak. Okey, jikalau punca yang anda dapat itu negatif, okey, maka di dalam kurungan ini kena buat tambah. Okey, dia kena terbalik. Kalau jawapan positif, dalam kurungan ini negatif. Kalau jawapan negatif, dalam kurungan positif. Penting, okey, penting untuk buat yang ni. Sebab apa? Di dalam pengiraan sebenar,
okey, nilai ini akan beri 1 markah kepada anda. Okey, penting. Kalau anda tak buat yang kedua ni, yang tengah ini, anda akan hilang 1 markah. Okey, penting. Ini pengiraan yang perlu anda tunjuk. Okey, boleh? Awal-awal lagi sudah pesan dah. Okey, itu adalah pengiraan yang penting. Okey, sekarang dah nampak dah. Okey, kita dah ada dah nilai punca dia. Okey, 3 dan juga 1. Okey, seterusnya macam mana kita nak lakarkan bentuk graf ini. Okey, macam mana kita nak lakarkan. Okey, kita nak sketch. Dalam bahasa Inggeris disebut sketch. Dia lain tau, dia beza lakar dengan lukis. Dia beza tau, lakar dengan lukis. Okey, kalau lukis ni dia kena tepat. Okey, nilai, bentuk semuanya kena tepat. Okey, kalau lakar ini sekadar lakar dah, lakaran. Okey. Jadi first kali anda kena buat, okey, first kali anda kena buat paksi X. Okey, anda kena buat paksi X saja, jangan buat paksi Y lagi. Okey, kita tengok dulu. Nilai A dia positif, betul tak? Okey, nilai A dia positif kat sini, kat depan ni. Kan A sama dengan 1. Okey, nilai A sama dengan 1. Okey, iaitu lebih besar daripada sifar. Okey, bermakna bentuk graf dia bentuk senyum. Okey, kita buat lakaran terlebih dahulu. Okey, bentuk graf dia adalah bentuk senyum. Boleh semua? Okey, jadi buatlah satu bentuk senyum. Okey, pada graf ini buatlah satu bentuk senyum. Okey, boleh setakat ni. Okey, seterusnya letakkan nilai punca ini. Okey, X sama dengan 3, X sama dengan 1 ni. Okey, ikut turutan lah. Kan, jangan letak 3 kat sini pula. Okey, kat sini 1. Okey, yang ini 3. Jangan letak 3 kat sini pula. Kan, jangan letak 3 sebelah kiri pula. Ikut turutan garis nombor. Okey, 1, 2, 3 dan seterusnya lah, makin besar. Ke kanan makin besar, ke kiri makin kecil. Okey, jadi kat sini 1, kat sini 3. Okey, sebelum itu saya nak terangkan lagi, saya terlupa lagi. Okey, jikalau kita nak double check, okey, kita nak check, kita nak semak sama ada punca yang kita kira ni betul ataupun salah. Okey, anda gantikan nilai X ini ke dalam persamaan ini. Okey, anda akan dapat sama dengan sifar. Okey, jikalau dapat sama dengan sifar, maka betul lah nilai X ini adalah punca bagi persamaan ini. Itu cara kita nak semak. Okey, cara kita nak check punca yang kita kira itu betul ataupun salah, kita gantikan nilai X ini ke dalam persamaan, kemudian kita akan dapat sama dengan sifar. Kalau dapat sifar, betul lah. Kalau tak dapat sifar, salah lah nilai punca anda. Okey, jadi letakkan 1 dengan 3. Boleh. Okey, lepas tu kalau kita perhatikan nilai C dia. Okey, nilai C bagi persamaan ini. Okey, nilai C bagi persamaan ini adalah ini positif 3. Okey, nilai C adalah positif 3. C sama dengan 3. Okey, jadi anda kena buat paksi Y pula. Kan, kena buat paksi Y. Okey, jadi untuk buat paksi Y ni, kita akan tengok nilai C dia. Okey, kita akan tengok nilai C. Kan, janganlah letak Y kat tengah-tengah ni. Kan, kalau letak Y kat tengah-tengah ini, dia nilai C. C adalah di mana graf ini dia bersilang dengan paksi Y. Okey, graf ini dia bersilang dengan paksi Y. Okey, kalau letak tengah-tengah ni dah jadi negatif dah belah sini. Okey, jadi paksi Y ini berada di sebelah sini. Berada di sebelah kiri nombor 1. Okey, paksi Y. Okey, jadi dia lebih kurang dia berada, okey, saya padam sikit. Okey, lebih kurang dia berada di sini paksi Y. Alamak, saya ingat pula. Okey, paksi Y lebih kurang lah. Okey, dia berada di sebelah sini. Sebab tu kita panggil lakar ini, kita panggil lakar, kita tak panggil lukis. Kalau lukis dia kena tepat. Okey, kalau lakar ini sekadar lakar sajalah. Okey, tak tepat. Okey, jadi nilai di mana dia bersilang ini adalah 3. Okey, 3. Boleh. Jadi siaplah lakaran bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Okey, kebiasaannya soalan ini akan memberi 3 markah kepada anda. Okey, kebiasaannya 3 markah. Okey, jadi pastikan dalam graf anda ada 3 maklumat. Sebab tu dia 3 markah. Okey, pastikan dalam graf lakaran anda ada 3 maklumat. Maklumat apa? Okey, tengok. Punca ada 2. Kan, 2 maklumat. Kemudian
pintasan Y. Okey, nampak tak ada 3 maklumat kat sini. Ini yang saya maksudkan 3 maklumat. Okey, sebab tu dia memberi 3 markah. Okey, jadi ada 3 maklumat yang kita boleh dapat daripada graf ini, maka anda akan dapatlah 3 markah penuh bagi soalan ini, insya-Allah. Okey, ini sekadar pengetahuan am sahaja. Okey, kalau dalam SPM sebenar jaranglah keluar untuk anda lakarkan ni. Dalam kertas satu adalah, dia bukan suruh lakar, dia suruh adalah kertas satu dia ada, dia bagi pilihan jawapan. Mungkin kita pilih yang mana graf yang tepat dengan persamaan yang diberikan. Kertas 2 tak mungkinlah keluar. Okey, kertas 2 tak ada kertas bentuk macam ni. Kertas 1 mungkin ada. Okey, kertas 1 mungkin ada. Okey, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya daripada awal sampai sekarang. Okey, jadi saya rasa sekian saja untuk sesi kelas kita pada malam ini, insya-Allah. Kita akan berjumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum.